Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Ati. So, untuk video kali ni, Cikgu nak sambung 7.2 titik tengah dalam sistem koordinat kartez. Okey, so kita ada 3 standard pembelajaran hari ni, 7.2.1, 7.2.2 dan 7.2.3. So, standard pembelajaran. Okey, pertama menerangkan maksud titik tengah di antara dua titik pada sata kartez. Yang kedua menerbitkan rumus titik tengah di antara dua titik pada sata kartez. Dan yang ketiga menentukan koordinat titik tengah di antara dua titik pada sata kartez. Jom kita tengok. Okey, kita tengok 7.2.1 titik tengah di antara dua titik. So, titik tengah ialah suatu titik yang membahagi dua sama suatu tembereng garis. So, kita ada tembereng garis. So, titik tengah tu adalah titik yang membahagi sama banyaklah tembereng garis tersebut. Okey, contoh kita ada dekat sini. Okey, tentukan titik tengah bagi garis lurus A, B. So, yang pertama ni kita ada okey, A, B. So, kalau kita tengok satu antara M, P dan juga Q, yang manakah di antara yang manakah titik tengah bagi tembereng garis AB? So, kalau kita kira 1, 2, 3, 4. 1 terlajak. 1, 2, 3, 4. So, titik tengah bagi A ni adalah titik P lah. Okey. So, untuk A adalah titik P. Kalau untuk B ni pula, okey, kita tengok dekat sini, dia nak di antara AB. So, tengok AB je lah, jangan tengok AC. Okey. So, kalau AB, nampak tak? Dia ada tanda dekat sini. Maksudnya, panjang di antara AD dan juga DB adalah sama. Jadi, AD dan DB adalah sama. Jadi, kita boleh bagi tahu bahawa D itu adalah titik tengah. Titik tengah bagi AB. Okey. Macam mana kalau dia nak C? C ada ke tak? Okey, contoh kalau dia nak titik tengah di antara D dengan C. Okey, kalau kita tengok dekat sini, jawapan dia apa? Jawapan dia B lah kalau titik tengah bagi DC. Okey, senang je. Okey, contoh yang kedua. Okey, so P ialah titik tengah bagi garis lurus AB. Tentukan koordinat P. So, kalau yang ini dia ada grid kotak kat sini, dia ada kotak-kotak dekat sini, dia ada grid kat sini. Ataupun dalam sata kartez, sebenarnya kita boleh kira lah kan, cara mudah. Atau lagi satu cara, kita gunakan jangka lukis, kita cari persilangan. Okey, ni langkah yang adalah. Okey, tentukan titik tengah bagi garis lurus AB, AC dan BC. Lukis pembahagi dua sama serenjang bagi AC dan BC. So, biasanya kalau nak lukis pembahagi dua sama serenjang ni, kita gunakan jangka lukis. Tapi, cikgu tak tunjuk lah hari ni. Okey, so kalau kita tengok, ini adalah pembahagi dua sama serenjang bagi AC. Macam mana kita tahu? Kalau awak kira kat sini, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, so yang ini adalah pembahagi dua sama serenjang bagi AC. Sepatutnya kita guna jangka lukis lah. Okey, kemudian kita cari pula pembahagi dua sama serenjang ataupun titik tengah bagi CB. 1, 2, 1, 2 ataupun 4. Bahagi 2, kita dapatlah 2 kan. Okey, so ini adalah pembahagi dua sama serenjang untuk CB ataupun BC. Jadi kamu tengok dekat sini, dia ada persilangan. So, persilangan ni lah kita panggil dia titik tengah bagi AB. So, jawapan dia adalah apa? Koordinat dia 3, 4. Okey, dapatlah. Alright. Okey, kita tengok yang seterusnya, 7.2.2. Rumus titik tengah. Okey, so titik tengah bagi suatu garis lurus yang condong dapat ditentukan dengan mengenal pasti jarak mengufuk. Okey, dan juga jarak mencancang yang masing-masing dibahagi kepada 2. Panjang ya dia kan. So, disimpulkan bahawa okey, bila kita nak cari titik tengah, kita ambil jarak. Kita dah cari jarak sebelum ni kan. Jarak X bahagi dengan 2. Jarak Y bahagi dengan 2. Okey, jarak mencancang untuk Y dan mengufuk untuk X, kita bahagi dengan 2 masing-masing. Okey, tapi kita kena ingat dia adalah titik tengah. Bila titik tengah, jawapan dia mesti
Bila dia nak koordinat titik tengah tu, dia akan ada macam ni lah. Koordinat. Kita bukan nampak tak koma ni. Jangan nanti kita pergi tambah ke, pergi tolak ke. Okey, so sebab ini titik tengah, dia ada koordinat. Okey, tapi dia boleh pelbagaikan jenis soalan ni lah. Dia mungkin nak koordinat X, ataupun dia mungkin nak koordinat Y sahaja. Ataupun dia nak koordinat titik tengah. Okey, so itu kita akan tengok kemudian lah. Okey, so contoh berikutnya. Okey, hitung koordinat titik tengah. Bagi garis lurus AB dengan A ialah 2, 5 dan koordinat B adalah 2, 1. So kalau kita tengok dekat sini pun kita dah, ni pun dah ada jawapan dekat sini. Okey, 1, 2 kan. 1, 2. So titik tengah dia dekat sini lah. Kita akan dapat jawapan dia 2, 3. Okey. Tapi kalau kita nak guna rumus, rumus titik tengah, X tambah X, Y tambah Y. Dua-dua bahagi dengan 2. Okey. So yang ni X1, Y1, X2, Y2. So kita cari titik tengah. Untuk soalan simple macam ni, kita boleh terus dapat jawapan lah. Tapi cikgu nak tunjukkan guna rumus ni. Okey, letak kurungan X tambah X bahagi dengan 2, Y tambah Y bahagi dengan 2. Okey, so kita ada 4 bahagi 2, 2 lah. Kurungan tu kena adalah 5 tambah 1, 6. 6 bahagi 2, 3. Kita dapat jawapan yang sama. Okey, kurungan mesti ada. Lepas tu dia ada koma sebab dia adalah koordinat. Okey, jangan letak titik pula. Titik jadi macam lain pula. Titik jadi perpuluhan. Salah. Alright. Okey, contoh yang keempat. Hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus MN. Okey, so kita ada titik tengah MN ni. Okey, kita nak cari titik tengah MN. Ni MN ni lah garis condong ni. Okey, so kalau garis condong, kita guna apa? Kita guna rumus lah. Rumus yang tadi tu. Okey, first kali, sebelum, kalau kamu tengok dekat sini, dia tak ada bagi koordinat. So, kita cari dulu koordinat dia. Okey, so M ni adalah 10. Okey, baca X dulu, baru baca Y. Okey, 10, 7. N ni pula, kita ada 4, 1. Okey, so kita cari titik tengah MN. Okey, titik tengah MN sama dengan kurungan besar. Okey, buat kurungan panjang sikit. Okey, X tambah X. Okey, 10 tambah 4 bahagi dengan 2. Okey, koma 7 tambah 1 bahagi dengan 2. Tutup kurungan. Okey, selesaikan 1/1. Okey, 10 tambah 4, 14 bahagi 2, 7. Okey, 7 tambah 1, 8 bahagi 2, 4. So, jawapan dia, terus dapat jawapan dah. 7, 4. Okey, senang je kan? Okey, contoh yang kelima. Tentukan titik tengah bagi pasangan titik yang berikut. Okey, so soalan ni dia tak bagi langsung serta kartis. Tak apa, kita buat. Kita gunakan rumus yang telah diberikan. Okey, so sini X1, Y1, X2, Y2. So titik tengah. Ni salah satu cara kita nak ingat rumus. Memang nanti rumus akan diberikan, tapi kita nak save masa kan. So masa kita jawab soalan tu, kita tulis rumus supaya kita familiar dan ingat rumus tu. Okey, so X1 tambah X2 negatif 1 tambah negatif 1 bahagi 2, koma. Okey, 7 tambah 1 bahagi 2. Okey, so negatif 1 tambah negatif 1, negatif 2 bahagi 2. Tak nak terus bahagi, nak tulis macam ni dulu pun boleh, tak ada masalah. Okey, 7 tambah 1, 8 bahagi 2. Kurungan sentiasa tulis. Okey, negatif 2 bahagi 2, negatif 1. 8 bahagi 2, 4. So, koordinat dia adalah negatif 1, 4. Okey, boleh? Okey, contoh yang keenam. Tentukan titik tengah bagi pasangan yang berikut. Okey, so yang ni pun samalah. X1, Y1. X2, Y2. So, titik tengah
Apa rumus titik tengah? Titik tengah AB X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey. So kita dapat apa? Okey, kita ada 3 tambah 5 bahagi 2. Okey. 3 tambah 5 sama dengan bahagi 2. Okey. Jangan kamu tekan kalkulator 3 tambah 5 bahagi 2. Nanti dapat jawapan lain lah. Okey, kalau nak straight tekan terus kalkulator. 3 letak kurungan. Kurungan 3 tambah 5 tutup kurungan bahagi 2. Baru akan dapat jawapan yang betul. Okey, bukan 3 tambah 5 bahagi 2. Tekan kalkulator. Tekan sama dengan. Dapat jawapan lain lah. Sebab dia akan bahagi dulu 5 bahagi 2. Okey, kalkulator pun dia ikut board math juga. Ataupun lagi satu apa? Tak ingat dah cikgu. Bahasa Melayu punya. Okey, dia ikut kuda batato. Betul ke tak? Okey, so kalkulator pun ikut board math. Tapi selalunya soalan untuk koordinat ni dia nombor kecil-kecil saja. Kamu boleh congak saja. Okey, Y tambah Y bahagi 2. Okey, so kita ada kat sini 8. 3 tambah 5, 8. Bahagi 2, 4. 4. Okey. Kita tak comel pula kat sini. Okey, 3 tambah 5. 8 bahagi 2, 4. Okey, 1 tambah 1, 2. 2 bahagi 2. 1. Dapat jawapan. Senang je kan? Tambah. Mudah saja kan bagi mencari koordinat titik tengah di antara dua titik pada sarta kartes. Tak kisahlah sama ada dia bagi sarta kartes ataupun tidak, atau dia bagi hanya point saja, kamu gunakan rumus dia. Okey, X tambah X bahagi 2, Y tambah Y bahagi 2. Mudah saja. Okey. So sampai di sini saja untuk hari ini. Cikgu akan sambung 7.2.4. Stay tune. Hai, sebelum close video jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Ati. Jangan lupa tekan loceng untuk video-video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.